Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada kali ini saya akan membincangkan silibus matematik KSSM tingkatan 4 iaitu bab 5 rangkaian dalam teori graf. Di dalam bab ini kita akan mempelajari subtopik 5.1 iaitu rangkaian. Standard pembelajaran pada kali ini adalah untuk membanding beza. Yang pertama, graf terarah dengan graf tak terarah. Yang kedua, graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Jadi objektif video pada kali ini adalah untuk melihat beza antara graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Apakah beza antara graf berpemberat dengan graf tak berpemberat? Jadi kalau kita lihat untuk faktor jenis graf, graf berpemberat adalah graf terarah dan graf tak terarah. Begitu juga graf tak berpemberat. Jadi kedua-dua graf sama ada terarah atau tidak terarah boleh terlibat untuk graf pemberat atau graf tak berpemberat. Okey, bagaimana pula tepi? Untuk graf berpemberat, tepinya akan diberi nilai atau pemberat. Contoh, jarak di antara dua bandar. Jadi tepinya akan diberi nilai jarak. Contoh lain, masa yang diambil oleh suatu gerakan, nilai arus suatu litar elektrik, kos dan sebagainya. Untuk graf yang tak berpemberat, tepinya tiada nilai atau pemberat yang dinyatakan. Tepi mengaitkan maklumat sekadar hierarki jawatan dalam carta organisasi, menunjukkan suatu peta alir, peta pokok atau peta buih. Jadi kita lihat contoh 7 di dalam buku teks muka surat 137. Lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Jadi kita ada bucu P, Q, R, S, T, U. Dan kalau kita lihat graf terarah bermaksud mesti ada arah. Okey, iaitu kita ada tepinya P kepada Q, P kepada R, R kepada Q, S kepada R, S kepada Q, S kepada T. Jadi untuk memudahkan kita keluarkan di sini. Jadi menunjukkan P kepada Q, KPR P kepada R, KR adalah R ke Q iaitu satu tepi dari bucu R. Jadi di sini maksud kita ada dua tepi dari bucu P. Jadi kita analisis maklumat di sini. S kepada R, S juga kepada Q, S juga kepada T. Menunjukkan ada tiga tepi dari bucu S. Jadi bucu T hanya berkait dengan bucu S sahaja. Jadi kita lukiskan bucu yang pertama kita iaitu bucu P. Okey, kita tahu ada dua tepi dari P iaitu P kepada Q. Jadi kita letakkan Q di sini. Jangan lupa bila graf terarah kita perlu letakkan arahnya. Dan juga kita ada P kepada R. Jadi kita letakkan arah P kepada R. Jadi kita dah selesai buat kedua-dua ini. Seterusnya kita ada R kepada Q. Bila R kepada Q, okey, titik R kepada Q bermaksud R kepada Q. Kita letakkan arahnya di sini. Okey, so kita dah selesai. Seterusnya kita ada S kepada R. Jadi saya letakkan S di sini, S kepada R, arahnya di sini. So dah selesai. Juga S kepada Q. Okey, dia mesti garis lurus ya. S kepada Q. Juga S kepada T. Jadi kita perlu satu lagi bucu yang kita namakan sebagai bucu T dan kita letak arahnya. Jadi kita telah selesai melukis graf yang mewakili contoh 7A seperti jawapan ini. Jadi kita lihat pula contoh 7. Masih lagi di dalam buku teks muka surat 137. Lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Iaitu untuk B mempunyai satu gelung pada bucu Q dan RS ialah berbilang tepi. Dengan keadaan darjah masuk untuk P ada 1, darjah keluar ada 1. Darjah masuk untuk Q ada 3, darjah keluar ada 2. Darjah masuk untuk R tiada, tetapi R untuk yang keluar, arah keluar ada 3. Darjah masuk ada 3 untuk S, yang keluar ada 1. Jadi untuk jawab soalan ni kita akan kaji satu persatu. Jadi yang pertama kita lihat ada 4 bucu atau 4 bintik. Jadi kita boleh letakkan 4 bucu dan 4 atau 4 bintik seperti yang diberi maklumat soalan. Maklumat seterusnya, satu gelung pada bucu Q. Okey, jadi kita tahu satu gelung pada bucu Q. Dan RS ialah berbilang tepi. Okey, jadi RS berbilang tepi bermakna seperti ini. Jadi kita dapat yang kedua di sini. Okey, seperti itu. Dan seterusnya, okey, daripada soalan kita tengok bucu P yang masuk ada 1
yang keluar juga ada 1. Jadi apabila masuk 1 keluar 1, okey, kita tengok yang masuk Q ada 3. Jadi 1. Okey, yang keluar untuk Q ada 2, 1 2. Ini menunjukkan yang keluar tadi, yang masuk pun juga ada, yang masuk 1, yang keluar 1. Jadi ini untuk masuk dekat P. Jadi kita selesai yang ni. Okey, untuk Q yang masuk ada 3. Okey, jadi ini dah masuk. Jadi sini 1 lagi masuk. Okey, kalau kita lihat di sini. Okey, jangan lupa di sini 1 masuk, 1 keluar. Jadi kita dah selesai untuk yang masuk. Yang keluar ada 2. Jadi 1 Q keluar di sini, bermaksud ada 1 lagi keluar di sini. Okey, menghubungkan titik yang tiada dihubungkan adalah S, kerana kita dah hubungkan R dengan P. Okey, jadi kita boleh cek di sini yang keluar untuk R ada 3. Jadi 1 2 3. Okey, yang masuk untuk S ada 1. Jadi SR 1 masuk 1 keluar tadi. Jadi kita cek jawapan, akhirnya kita akan dapat jawapan seperti ini. Okey, ni yang keluar untuk S tadi. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan contoh 7. Seterusnya kita lihat contoh 8. Rajah di sebelah menunjukkan pilihan laluan sehala Izzarul untuk menjalankan latihan larian. Bucu V1 ialah tempat permulaan dan bucu V5 ialah tempat terakhir sebelum dia balik ke rumah. Tentukan A jarak laluan sehala terpendek dari V1 ke V5, B jarak laluan sehala terpanjang dari V1 ke V5 dan C bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sehala adalah di antara 1.4 km hingga 2.1 km. Jadi untuk soalan ini, untuk kita tentukan jarak laluan sehala terpendek dari V1 ke V5, bermaksud V1 ke V5, jadi kita lihat arahnya sama ada daripada V1 ke V3 ke V4 dan V5. Itu adalah arah yang pertama. Dan kita juga ada pilihan yang kedua, iaitu V1 tambah V2. V1 V2, V2 V5. Jadi kita lihat yang mana lebih pendek, yang ni 500, 500, 1000, 1500 meter untuk laluan pertama. Tetapi laluan V1 ke V2 kepada V5 adalah 600 meter tambah 500 meter, hanya 1.1 km. Jadi laluan sehala terpendek adalah daripada V1, V2 kepada V5. Okey, untuk soalan B, jarak laluan sehala terpanjang. Jadi kita dah lihat laluan pertama tadi, laluan A. Okey, laluan B tadi kita dah lihat, iaitu daripada sini ke sini. Laluan B kita dapati 1.5 km. Jadi kita kenal pasti ada tak laluan lain lagi. Jadi kita dapati kita ada V1 kepada V2. V2 kepada V3. V3 kepada V4. Dan V4 kepada V5. Jadi kita ada laluan lain. Jadi kita boleh kira di sini. V1 600 tambah 900 1500 tambah 500 2000 tambah 500 lagi 2500 meter, iaitu 2.5 km. Jadi kita dapati laluan A, B, C. Laluan C adalah laluan terpanjang, laluan sehala terpanjang. Jadi ini adalah jawapan untuk B. Jadi kita lihat untuk C. Tentukan bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sehala adalah di antara 1 km hingga 2.1 km. Jadi yang ni bukan, yang ni juga telah melebihi. Jadi kita ada daripada V1 kepada V3, V1 kepada V3 500 meter, ke V3 kepada V4, kita ada 1000, dan V4 kepada V5, iaitu 1500 meter, iaitu laluan B yang kita kenal pasti tadi, iaitu untuk C daripada V1 kepada V3 kepada V4 dan kepada V5. Kita dapati 1500 meter, iaitu mengikut kehendak soalan. Selain itu, kita juga boleh mengenal pasti laluan seterusnya, iaitu V1 kepada V2. Dari V2 kepada
V4, V2 kepada V4. Jadi kalau tadi laluan ini yang terpanjang, jadi laluan lain adalah yang ni, V2 kepada V4 dan V4 kepada V5, iaitu V1 kepada V2 kepada V4 kepada V5, iaitu jaraknya 600 tambah 800, 1400 tambah 500, 1900 meter atau 1.9 kilometer. Jadi kita telah selesai menjawab soalan contoh 8. Sekian saja untuk video pada kali ini. Diharapkan apa yang disampaikan dapat memberi manfaat. Sekian, terima kasih.